Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini 23 Mac 2023 bersamaan dengan 1 Ramadan 1444 Hijrah. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa. Yang paling penting, semoga urusan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ni akan mendapat keberkatan ilahi. Jadi sebelum saya teruskan untuk perkongsian cerita pada video kali ini, kepada anda yang mempunyai cerita-cerita seram, mistik maupun misteri, anda bolehlah kongsikan kepada saya melalui pautan email yang saya sertakan di bawah. Kalau anda rasa macam malas nak type, okey, tak apa, anda voice call je kepada saya melalui talian WhatsApp yang saya letakkan juga dekat box di bawah. Okey. Jadi untuk perkongsian kali ini saya bawakan kepada anda kompilasi cerita seram pendek mengenai pocong. Sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng, sebab kalau anda dah buat semua ni barulah kita boleh enjoy untuk video kali ni. Okey. Jom kita mulakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama merupakan perkongsian ringkas daripada Amira. Dulu Mira ni dia keraplah ulang-alik Kuala Lumpur, Kota Baru, sebab dia belajar dekat Kota Baru. Jadi kebanyakan masanya memanglah si Mira ni dia akan menaiki bas. Cuma kadang-kadang kalau let's say AirAsia ada buat promo, barulah Mira ni naik flight nak balik KL ke ataupun nak pulang ke KB. Tapi memang macam kebiasaannya Mira kata memang dia akan menaiki bas lah, dan dia akan naik bas pada waktu malam. So biasanya kalau dia naik bas waktu malam ni, dia memang akan tidur je sepanjang perjalanan dan hanya akan turun sewaktu di hentian R&R Gua Musang. So suatu hari ni dia balik macam biasa, malam lah macam biasa, tapi dia kata tak tahulah kenapa malam tu dia tak dapat nak lelapkan mata. So dia pun mainlah handphone sampailah kat kawasan yang hutan-hutan tu kan, dan masa tu memang tak ada line dah. So nak main handphone pun dah tak boleh. So bila dia dah rasa macam boring, dia tak tahu pun dia dekat mana masa tu, sebab dia kata dah malam kan, gelap, tak nampak pun ada signboard ke apa. Tapi yang dia kata yang dia nampak pada masa tu memang kiri kanan dia hutan sahajalah. So sebab dah tak ada line phone, dia pun dah rasa macam boring lah, tak dapat nak main phone. Dia pun nak buang masa dia ataupun macam nak hilangkan boring dia, dia pun tengoklah ke arah luar tingkap. So masa ni dia kata kenderaan memang tak banyak pun, sebab bukan waktu cuti sekolah ke apa kan. Jadi adalah 2-3 buah kenderaan yang melintas, tetapi tak banyak. So dalam dia duk asyik tengok luar kan ke arah pokok-pokok hutan tu, tiba-tiba dia ternampak macam ada satu objek berbungkus berdiri dekat sebelah pokok. So masa ni kan dia dah rasa macam terkejut tau, tapi disebabkan dia dah ternampak benda tu, even bas pun dah berjalan menuju ke arah hadapan lah, dia masih lagi tolehkan ke belakang dia nak tengok juga objek yang dia nampak tadi tu. Sebab dia kata dia nampak tau, dia rasa macam dia nampak pocong pada masa tu. Dan waktu dia toleh ke belakang sebab dia nak tengok balik ke arah tempat tadi tu, dia nampak objek yang berbungkus tadi tu dah mula macam melompat nak pergi. So memang masa ni dia kata memang tak salah lagi, memang dia nampak pocong. Dia rasa orang lain tak nampak sebab kebanyakan orang tidur, hanya dia je yang berjaga pada masa tu. So apa lagi dia kata, dia mengucap panjang, dia terus pandang luar, tutup tingkap punya langsir dan langsung tak tengok luar lagi. Dan Alhamdulillah dia selamat tiba ke KB lah. Cuma dia kata start daripada tu, kalau dia naik bas waktu malam, memang dia tak tengok lagi dekat luar tingkap. Apa-apa yang ada dekat luar tingkap tu memang dia takkan tengok lagi dah. Itu perkongsian ringkas daripada Amira. Kisah kedua merupakan pengalaman seram Ijan, yang pada kejadian ni dia merupakan seorang security guard. Dia pernah bertugas di waktu malam, dan macam biasalah kalau guard ni memang kena sentiasa buat perondaan. So masa ni dia bertugas untuk menjaga sebuah bangunan kedai. Sebenarnya bangunan kedai ni tak sunyi pun dan ada banyak kenderaan yang lalu lalang. Cuma disebabkan pernah berlaku kejadian jenayah, jadi guard ni nak tak nak diorang kena jugalah pusing-pusing dekat bangunan tu, ronda-ronda nak tengok kalau ada orang yang mencurigakan berada berdekatan dengan bangunan tersebut. Okey, bangunan kedai ni dia betul-betul dekat hujung jalan. Dekat sebelah dia ada satu macam lorong, lepas tu ada sungai.
Dan bahagian tepi bangunan ni dia kata biasanya memang gelap pun lampu jalan hanya ada dekat bahagian hadapan dengan belakang. So dekat lorong nak menghala ke belakang tu memang tak ada lampu pun dia kata. Tapi tak adalah macam terlampau gelap, masih nampak lah sebab ada lampu jalan belah hadapan kan. Jadi suatu hari ni dia nak pergi belakang bangunan lah, nak meronda, dan sewaktu dia melalui jalan ni, jalan yang lorong tadi tu, dia perasan macam ada sesuatu dekat tepi tiang elektrik. Mula-mula dekat tempat tu memang ada timbunan sampah tau. So dia nampak benda tu macam berbungkus-berbungkus. So dia fikir itu adalah sampah. Tapi masalahnya, kalau sampah kenapa macam tinggi sangat, dan ada ke plastik sampah berwarna putih? So masa ni dia terfikir tau, dan disebabkan benda tu dah menarik minat dia, dia kata macam nak tak nak dia kenalah juga pastikan benda tu apa benda kan. So dia pun jalan, dia nak jalan menghampiri dekat tiang elektrik tu, nak pergi dekat tempat timbunan sampah tu lah. Dan masa ni sebenarnya baru dia nampak dengan jelas benda yang dia nampak tu adalah pocong. Tapi pocong tu dia menghadap ke arah sungai, bukannya menghadap dia. Jadi dia hanya nampak belakang pocong tu. So dia yang terkejut masa ni teruslah menjerit dan jatuh tergelincir. Bila kawan dia sampai, dia tutup mata lah, dia tunjuk dekat arah tiang tu. Weh pocong, tolong pocong, weh pocong. Dia tutup mata tau. Tapi kan kawan-kawan dia yang sampai tadi tu tak nampak pun pocong ke apa, tak nampak. Dan timbunan sampah tu memang tak tinggi pun, memang ada 2-3 sampah yang dibungkus dengan plastik hitam dekat bawah. Itu sahaja, memang tak ada yang tinggi nampak macam pocong ke, tak ada. So diorang bawa Ijan pergi ke depan lah. Tapi si Ijan ni kan dia memang mati-matilah, dia cakap aku nampak memang pocong kata, dekat kawan-kawan dia pada masa tu. Kisah ketiga berlaku kepada 2 orang gadis yang gemar berjoging di waktu malam. So biasalah sebab busy kerja kan. Tasha dengan Ayu ni dia kata dia memang selalu jogging dekat waktu malam lah. Kadang-kadang dia jogging, kadang-kadang berbasikal, kadang-kadang berjalan-jalan saja, ikut mood. Sebenarnya diorang jogging malam-malam tu sebenarnya bukanlah nak berpeluh sangat pun, tapi cuma macam nak ambil angin malam sebenarnya. So diorang kata ada satu tempat yang memang biasa sangat dengan diorang akan pergi tempat tu sebab diorang tahu tak ramai orang yang tahu berkenaan taman tu. So kira macam boleh dikatakan sunyi lah. Adalah juga beberapa orang yang jogging tapi tak ramai. Jadi si Ayu dengan Tasha ni dia memang suka jogging dekat situ sebab tak ramai orang. So mereka berdua ni dia keluar jogging selepas waktu isyak. Jadi macam tak adalah nak beria jogging kan. So dia macam ambil angin, pusing-pusing jalan. So nanti kan bila diorang jumpa kerusi, diorang akan lepak dekat kerusi tu borak-borak. Sebenarnya macam tu je dia kata. So satu hari tu diorang pergi jogging macam biasa. Dan macam biasa juga bila ada sampai dekat satu pot kerusi tu, diorang akan duduk dan berborak dekat situ sambil main handphone lah sebenarnya. So sedar tak sedar masa tu dia kata jam dah pukul 10. Bila tengok dah jam dah pukul 10, diorang pun nak gerak balik lah sebab dah lewat sangat lah masa tu sebenarnya lah. So dalam mereka nak balik ke nak berjalan ke arah kereta, diorang tak jogging lagi lah, diorang berjalan je, jalan-jalan biasa je nak menuju ke arah kereta. Tiba-tiba ada seekor anjing mula menyalak. Anjing tu daripada arah belah kiri, diorang jalan dekat bahu jalan belah kanan, okey. Dan anjing tu daripada arah yang bertentangan tiba-tiba menyalak kuat dekat arah diorang, macam seolah-olah nak kejar diorang. Mula-mula anjing tu menyalak je, tapi lama-lama anjing tu tiba-tiba berlari ke arah diorang. And masa ni diorang memang dah takut, diorang pun pecut lah kan, sebab ingat anjing tu nak kejar diorang. Tapi masa diorang pecut tu, diorang toleh belakang, diorang tengok anjing tu sebenarnya tak ikut diorang pun. Anjing tu tak kejar diorang pun, tapi anjing tu terus menyalak ke arah pokok yang berada berdekatan dengan diorang tadi. So masa ni diorang rasa pelik dah. Kenapa pula anjing nak menyalak dekat pokok tu kan? Sebenarnya diorang lupa yang anjing ni boleh nampak sesuatu yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Diorang lupa pasal benda ni. So yang bila diorang nampak anjing ni dah menyalak dekat pokok tu, diorang pun apa lagi? Mengintai lah. Macam biasa, mengintai. So bila dah mengintai, barulah diorang nampak yang dekat tepi pokok tu, tempat anjing tu menyalak, ada satu makhluk berbungkus tengah berdiri. Spontan masa ni memang diorang tahu yang diorang nampak tu adalah pocong. So apa lagi, Tasha dengan Ayu tak fikir panjang, terus pecut,
tinggalkan kawasan tu sampai dekat kereta dan terus masuk kereta, tercungap-cungap doa-doa yang kalau pocong tu tak ikut diorang. Dan sampai sekarang diorang kata memang diorang dah tak berani nak jogging kat situ even waktu siang, sebab diorang nampak dengan jelas makhluk yang berbungkus tu dan anjing tu menyalak dekat dia. Apa perasaan korang kalau korang pergi bercuti tapi end up menghadapi perkara yang menyeramkan? Jadi selepas PKP dan border dibuka, antara tempat yang memang menjadi tumpuan adalah Thailand. Salah seorang yang memang dah lama nak pergi sangat Thailand tu adalah Laila. Jadi Laila ni teruslah plan percutian dia dengan beberapa orang rakan untuk ke Thailand. Tapi masa ni memang Thai dibanjiri oleh pelancong tau. So banyak hotel yang biasa diorang pergi dah fully book. So nak tak nak diorang pun end up book je apa-apa hotel yang ada tanpa diorang ni sebenarnya ketahui mengenai hotel tersebut ataupun rahsia yang disimpan oleh hotel tu. So setibanya hari yang dia pergi ke Thailand, settle masuk dekat border, dia terus shoot pergi dekat hotel tu. Dan masa sampai dekat hotel tu, dia kata memang rasa macam kecewa sangat sebab hotel tu tak macam hotel yang diorang harapkan. Hotel tu dia kata nampak macam rumah tempang, padahal dia kata harga hotel tu sama je rate dia dengan harga hotel yang biasa diorang pergi yang lain yang memang lebih mewah dan lebih selesa. So nak tak nak Laila dengan kawan-kawan dia terpaksalah hadap. Dah sampai pun kan, so stay je lah dekat hotel tu, nak buat macam mana. So hari pertama lagi diorang ni dah kena ganggu. So malam tu jam dah pukul 1 pagi. So diorang ni barulah balik daripada melepak. Dah sampai dekat bilik hotel, masing-masing dah ngantuk nak tidur. Tapi macam biasalah bersih-bersih diri dulu, settle semua. Jam dah pun pukul 2 pagi. So baru je nak lelapkan mata, tiba-tiba pintu bilik diorang ni diketuk. Okey, diketuk. Jadi diorang mengintai dan nampak daripada bawah pintu tu nampaklah macam ada bayang orang berdiri. Jadi salah seorang daripada diorang bangun, pergi mengintai dekat lubang kecil pintu tu kan, nak tengoklah siapa yang ketuk pintu bilik diorang malam-malam. Namun tak ada sesiapa pun yang kelihatan dari sebalik lubang tu. Jadi dia pun macam, weh tak ada orang lah weh. Dia buat sambil buat tangan lah kan, giling, tak ada orang pun. Tapi si Laila ni tegur, dia cakap bawah tu ada bayang tau, bawah tu ada orang, nampak macam ada kaki. Tapi yang member dia cakap tak ada orang. So dia mengintai lagi sekali, memang tak ada orang. So disebabkan dia mengintai daripada pintu kecil tu tak ada, dia pun macam nak beranikan diri mengintai daripada bawah pintu tu. Dan korang rasa apa yang berlaku lepas tu? Daripada bawah pintu tu, kaki atau bayang kaki yang dia nampak tadi mula melompat guys, melompat. Dan masa ni diorang dah cuak sangat nak call customer service. Customer service of course lah teruk kan, dia kata dah lah tak boleh cakap bahasa Inggeris langsung. So masa ni kan dia dah macam, ya Allah Tuanku, diorang memang ketakutan. Diorang sembunyikan diri diorang bawah selimut, cuba untuk lelapkan diri. Dan diorang memang terlelap pun. Esok pagi diorang terus check out, diorang cari juga hotel lain. Bayar mahal pun diorang dah tak peduli, sebab diorang ada lebih kurang lagi 4 hari dekat Thailand, takkan nak hadap pocong tiap malam. Memang dia kata nampak benda tu melompat seperti pocong walaupun tak dengar bunyi tapak kaki. Okay, last story ni sebenarnya saya ternampak perkongsian status WhatsApp kawan saya. Dia update, dia tulis malam ni kecoh pasal pocong, gara-gara Pak Ngah dan anak buah dia terjumpa pocong. Sudahnya semua tidur dekat ruang tamu ramai-ramai. So macam biasalah, saya pun kapoci. So dia kata cerita ni ringkas je. Diorang on the way nak pergi satu tempat lah. Okay, masa nak pergi tu, dia nampak yang pocong tu berdiri dekat tiang elektrik. Cuba teka tiang elektrik tu dekat mana. Tiang elektrik tu dekat kubur. Okey, diorang nampak yang benda tu berdiri, pocong tu berdiri dekat tiang elektrik berdekatan dengan kubur. So masa dia nak pergi tu, dia nampak benda tu berdiri je. Masa ni memang dah meremang bulu roma lah. See, nak tak nak kena balik juga kan. Mungkin masa tu dia pergi kedai agaknya. So nak tak nak, dalam perjalanan balik tu, dia nampak juga lagi sekali pocong tu dekat sebelah tiang elektrik tu, tapi dalam keadaan yang dah tunduk sikit, seolah-olah nak mula melompat. Masa ni memang kelang kabut, semua lari balik rumah. Sampai kat rumah, semua tak nak tidur dalam bilik, semua tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. So itu je perkongsian ringkas yang terakhir mengenai kompilasi cerita seram pocong. Okay guys, itu je perkongsian cerita mengenai
pocong. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar sehingga habis. Macam biasa, anggap sebagai hiburan, sebagai perkongsian cerita. Janganlah terlampau taksub, sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Jangan lupa like, share dan drop in komen anda. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Bye.